dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Hasrina untuk sesi ulang kaji Matematik Tambahan KSSM di bawah tajuk Sistem Persamaan. Baik, untuk video kali ini Cikgu masih lagi merujuk kepada standard kandungan 3.1 dan standard pembelajaran 3.1.2 menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Baik. Untuk kaedah yang pertama telah dibincangkan iaitu kaedah penghapusan. Kaedah yang kedua cikgu akan bincangkan di sini adalah kaedah penggantian. Kita lihat contoh soalan yang telah diberikan. Okey, soalan. Selesaikan persamaan berikut menggunakan kaedah penggantian. Jadi kamu ada 3 persamaan juga di situ. Persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga, 3x tambah y tolak z sama dengan 3. Baik, sebelum kita buat, mungkin kebiasaannya kita akan semak dulu apa jawapannya. Baik, kalau kita semak dahulu jawapannya, kita boleh guna kalkulator seperti yang cikgu pernah ajar sebelum ini. Kita perlu setkan kalkulator kita supaya berada dalam mode equation, EQN. Kemudian ambil unknowns 3. Alright, di sini kita terus boleh semak apakah nilai x, y, z nanti. Baik, x itu adalah A1, nilainya adalah 1. Kemudian B1 adalah nilai perkali untuk y, 2. Gantikan 2. Okey, kemudian C1 adalah perkali untuk z iaitu 5. Dan D1 adalah nilai negatif 17. Okey, persamaan yang pertama telah kita masukkan nilai-nilainya. Sekarang persamaan yang kedua, A-nya adalah 2. Persamaan kedua, B-nya adalah negatif 3. Persamaan kedua lagi, C-nya adalah 2. Persamaan kedua lagi, D-nya adalah negatif 16. Baik, seterusnya kita pergi kepada persamaan yang ketiga. A-nya adalah 3. B-nya adalah 1. C-nya adalah negatif 1. Dan D-nya adalah 3. Kemudian kita boleh terus semak apakah nilai-nilai jawapannya. X sama dengan negatif 1. Okey, kemudian kita ada Y sama dengan 2 dan Z sama dengan negatif 4. Okey, jadi kita boleh jot down dulu, tulis dulu. Kita dah tahu tadi X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 2 dan Z-nya adalah sama dengan negatif 4. Kita save dulu jawapan ni untuk rujukan kita nanti. Baik. Seterusnya kita akan operasikan menggunakan kaedah penggantian. Kita boleh ambil mana-mana persamaan dahulu, kaedah penggantian. Okey, katakan cikgu ambil persamaan yang pertama. Jadi kita perlu jadikan x-nya sebagai perkara rumus. Okey, dari persamaan yang pertama, dari persamaan 1. Okey, x sama dengan negatif 2y tolak 5z sama tolak 17. Okey. Jadi kini kita letakkan x sebagai perkara rumus. Kita katakan ini sebagai persamaan yang keempat. Kita akan gantikan persamaan 4 ni dalam kedua-dua persamaan. 2 dan 3. So kita ambil 1, gantikan dalam persamaan yang kedua dulu tadi. So gantikan x sama dengan daripada persamaan 4 tu. Gantikan dalam persamaan yang kedua. Okay, boleh faham cikgu punya short form kan? Jadi 2 darab x-nya kita ganti sekarang negatif 2y. Salin saja balik. Tolak 5z. Tolak 17. Okey, sudah gantikan x. Sambung balik persamaan. Tolak 3y tambah 2z sama dengan negatif 16. Baik, kamu selesaikan persamaan ini. Buka kurungan. Kita akan dapat sini negatif 4y. Tolak 10z. Tolak sini adalah 34. Tolak 3y tambah 2z sama dengan negatif 16. Dan kita akan dapat permudahkan negatif 7y tolak 8z sama dengan 18. Okey, ini kiralah baik-baik dengan bijaksananya. Baik, ini kita namakan dia persamaan yang kelima. Okey, kita sudah dapat persamaan dengan 2 pemboleh ubah. Kita gantikan sekali lagi, ulang semula. Sekarang kita akan sentuh persamaan 3 pula. Jadi, ambil persamaan 4 tadi, kita gantikan lagi sekali tapi dalam persamaan 3 pula. Okey, sekarang persamaan 3 kita adalah 3 darab x-nya adalah negatif 2y tolak 5z tolak 17. Okey, sudah ganti x. Kemudian tambah y tolak z sama dengan negatif 3. Sama dengan positif 3. Okey.
Seterusnya, kita bukalah kurungan tu dengan baik. Kita akan dapat negatif 6y tolak 3 darab 5 negatif 15z tolak 17 darab 3 adalah negatif 51. Okey, tambah y tolak z sama dengan 3. Kamu permudahkan dia, kamu akan dapat, kita akan dapat di situ 5y tolak 54 sama dengan 16z. Okey, kat sini kita akan dapat, cikgu susun dulu, negatif 5y tolak 16z sama dengan 54. Kamu akan dapat ini. Kemudian ini kita akan guna kaedah gantian untuk dengan dua pemboleh ubah. Kamu lihat persamaan ini adalah persamaan linear dengan dua pemboleh ubah. Kita akan guna kaedah penggantian sekali lagi dengan persamaan 5. Jadi cikgu terus tukarkan z itu sebagai perkara rumus. Cikgu letakkan dia di depan. So ia akan jadi z sama dengan 54 tambah 5y bahagi negatif 16 kat situ. Okey. Jadi ini adalah cikgu letakkan dia sebagai persamaan yang ke-6. Okey, kita sambung di sebelah sana pula. Jadi kita dah ada dua persamaan dengan dua pemboleh ubah di situ. Baik, cikgu harap kamu boleh faham setakat ini. Kita teruskan dengan yang seterusnya. Kita akan gantikan persamaan 6 ini dalam persamaan yang ke-5. Yang dua pemboleh ubah sahaja. Jadi kita akan gantikan 7y tolak 8z-nya di situ adalah 54 tambah 5y bahagi negatif 16. Okey, dah ganti z di sini kan. Negatif 7y tolak 8z dah ganti. Samakan dengan 18. Alright, kita bukalah kurungan tu baik-baik. Kita akan dapat 7y, sini negatif 8 dengan negatif 16 boleh dipermudahkan. So di bawah bahagikan 8 per 16 dapat di bawah tu negatif 2. So yang hanya tinggal 54. Okey, negatif dengan negatif pun bahagi dapat positif kan. Okey, 54 tambah 5y per 2 sama dengan 18. Kemudian kamu kumpullah y di sini ataupun kamu hapuskan dulu, tekan kalkulator ataupun apa cara sekalipun yang kamu buat, kamu selesaikan sehingga kamu dapat y sahaja. Sekarang hanya ada satu pemboleh ubah. Kamu akan dapat y di sini sama dengan 2. Nampak? Kita dah dapat. Kamu tekan kalkulator baik-baik. Okey, seterusnya bila kita dah dapat y sama dengan 2, sekarang masa untuk kita gantikan lagi untuk kita dapat jawapan-jawapan yang lain. Okey, sekarang kita ganti y sama dengan 2. Dalam persamaan yang ada dua pemboleh ubah lah. Jangan 3 dulu. So, kalau 2 boleh ambil z terus. Ambil persamaan 6. Terus kita dapat z sama dengan 54 tambah 5y-nya 2 bahagi negatif 16. Kamu tekanlah kalkulator baik-baik. Kamu akan dapat z sama dengan negatif 4. Okey, kita dah ada dua jawapan. Seterusnya lagi satu jawapan untuk yang terakhir. Sekali lagi kita buat baik-baik. Gantikan balik semula. Gantikan y sama dengan 2 dan z sama dengan negatif 4 dalam persamaan yang mana-mana pun boleh. 3 persamaan ni kamu dia ada pilihan. Cikgu akan gantikan dalam persamaan 4 sebab di sana dia dah beri x sama dengan something. So, kita akan gantikan dalam 4. Okey, jadi x sama dengan negatif 2 darab y kita adalah 2. Tolak 5 darab z kita adalah negatif 4. Kemudian tolak 17. Ambil kalkulator, tekan baik-baik. Pasti kamu akan dapat jawapannya adalah negatif 1. Okey, jadi itulah kaedah penyelesaian menggunakan kaedah penggantian. Gantikan persamaan 1, persamaan 4 dalam persamaan 2 supaya kamu dapat satu persamaan linear dengan dua pemboleh ubah. Kemudian ganti lagi dalam persamaan yang seterusnya, yang ketiga, sehingga kamu menyentuh ketiga-tiga persamaan. Kamu dapat seterus lagi persamaan dengan dua pemboleh ubah. Ada dua persamaan dengan dua pemboleh ubah ni. Kamu operasikan sekali lagi menggunakan kaedah penggantian. So, ambil mana-mana, jadikan perkara rumus. Situ cikgu ambil z dan ganti balik dalam persamaan 5 di sini sebelah kanan.
Selesaikan di situ, kamu akan dapat jawapan yang pertama iaitu Y. Okey, bila kita sudah dapat Y, gantikan dalam persamaan yang ada 2 pun boleh ubah sahaja. Of course lah kita akan ganti dalam persamaan 6 untuk mendapatkan nilai Z. Jadi, bila kita ganti Y-nya dalam persamaan 6, kita akan dapat Z sama dengan negatif 4. Dan kita sudah dapat 2 jawapan, Y dan Z. Kita akan terus gantikan dalam persamaan yang ada 3 pun boleh ubah. Di situ terus kita ambil persamaan 4. Memudahkan pengiraan kita. X sama dengan negatif 2 ganti masuk. Semua itu Y sama dengan 2 dan Z sama dengan negatif 4. Kamu kira dengan baik, kamu akan dapat jawapannya X sama dengan negatif 1. Jadi perbanyakkan ulang kaji untuk lebih memahami bahagian ini. Cikgu ucapkan selamat belajar. Jadi sekian, terima kasih.